yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Alim ya Alim ya Alim wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Ayat ke-50 surah Al-Kahfi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika Allah kami perintahkan kepada para malaikat. Perintah pada malaikat, bila perintah pada malaikat, usjudu, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, mereka terus sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Karena minal jin, adalah iblis itu bukan malaikat, dia adalah jin, daripada jenis jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia telah terkeluar daripada perintah Tuhannya. Dia telah fafasaqa, terhaka pada perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu, apakah kamu nak mengambil dia? Apakah kamu nak mengambil dia? Dia itu setan. Apakah kamu nak ambil dia, setan? Wa dzurriyyatahu, dan zuriatnya. Aulia, sebagai pelindung kamu. Min duni, selain daripada aku. Wahum, sedangkan mereka itu lakum, terhadap kamu itu aduun, musuh. Sini ya, maknanya kita tak pernah jumpa lagi setan ni. Kita tak pernah jumpa lagi setan. Kita tak pernah jumpa juga aulia apa zuriat dia. Macam mana kita boleh jadi dia pelindung kita? Kita seru selain daripada Allah Ta'ala tu, yang mari itu ialah jin. Ayatnya surah Sabah ayat 5, ayat 40. Surah Sabah ayat 40. Surah Sabah Surah Sabah ayat 40 sampai 42. Bahawasanya setiap kali diseru Nabi ke wali ke malaikat ni, yang datang tu jin. Ayat tu sudah beritahu direct, terang-terang. Afatattakhidunahu, apakah kamu nak mengambil, apakah kamu nak ambil setan-setan itu, wa dzurriyyatahu, dan zuriat-zuriatnya, aulia, sebagai aulia. Aulia sini ialah pelindung, sebagai penjamin, sebagai pemberi berkat. Surah Sabah ayat 41. Nah, wa yawma nahsyuruhum jami'a. Saya baca sikit, apa dengar dulu. Catat 40 sampai 40 sampai 41. 40-41. Surah Sabah. Wa yawma nahsyuruhum jami'a, dan hari kami kumpul mereka semua. Thumma yaqulu lil malaikah, kemudian kami kata kepada para malaikat, aha ulai, adakah mereka ini iyyakum, kepada kamu, kanu dulu di dunia tu yang budu sembah, puja, beri salam. Qalu, mereka jawab, subhanaka, maha suci kamu, anta waliyuna, kamulah pelindung pemelihara kami, min dunihi, bukan mereka semua ni. Bahkan mereka itu kanu dulu yang budunal jin, sembah jin. Aktsarhum, kebanyakan mereka itu bihim, terhadap jin-jin ni, mukminun, beriman sungguh. Malaikat tengok apabila beri salam pada Nabi, wali malaikat yang hari itu jin. Sebab tu dia kata gitu. Malaikat tengok. Setiap kali beri salam pada Nabi, wali dan jin tu, wali itu jin mari.
Jadi afatattakhidunahu, apakah kamu nak mengambil dia set jin wa dzurriyyatahu dan zuriatnya aulia sebagai pelindung min duni selain padaku. Iaitu Nabi kata apa, Tuhan kata setiap kali mereka bersalam ke Nabi wali mereka ni jin mari. Wahum, sedangkan mereka itu lakum untuk kamu adalah musuh. Bi'salil zalimin badala, buruk sungguh, seburuk-buruk bagi orang yang zalim buat syirik ini, badala mengambil selain pada Allah pengganti Allah. Yang nak ganti, yang minta ganti ni Nabi, ni hadarahnya Nabi, wali, malaikat. Mudah nak fahamnya ialah orang Kristian puja Nabi Isa, mudah sekali nak faham. Kita kata dia kafir kerana dia ambil perantaraan kepada Nabi Isa. Jadi kita ambil perantaraan kepada Nabi, kita ke keturunan Nabi ke ataupun kepada wali-wali mana-mana ke, ataupun para malaikat ke, serupa ya. Kalau bertanya orang Kristian, dia kata kita puja Jesus the Son of God, dia kata. Kemudian dia kata lagi kita puja saints, iaitu wali, angels, malaikat, serupa. Nama je sebut lain-lain, sabut style je lain-lain, perkara sama ya belakang. Ma ashhadtuhum, tidaklah kami persaksikan kepada mereka, khalaqas samawati wal ard, tidaklah Allah Ta'ala persaksi, tidaklah mereka ambil, Allah Ta'ala persaksi pada mereka, pada setan sini ni. Tidaklah Allah Ta'ala persaksi kepada mereka, pada setan tu. Khalaqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Masa Tuhan nak cipta langit bumi, dia tunjuk kepada setan. Ni lagu ni aku cipta dulu, langit bumi. Tuhan kata aku tak panggil pun dia masa nak buat langit dan bumi. Masa setan tak buat lagi masa tu. Wala khalqa anfusihim, dan tidak pula aku persaksikan pada mereka masa aku cipta diri mereka. Ambil video tape ke, replay. Ni setan ni aku replay untuk kamu masa aku cipta kamu dulu. Nah, betul tak? Replay. Ma asyadduhu khalaqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim, dan penciptaan diri mereka. Wa ma kuntu, dan tidaklah kamu dan tidaklah aku mengambil al-mudillin, penyesak ini. Penyesatnya ni abuda, sebagai pembantuku. Tuhan kata aku tak pernah ambil dia, aku tak pernah ambil penyesak ini, iaitu setan lah, sebagai pembantuku. Wa yawma yaqul, hari di mana berkata, hari di mana kami katakan pada manusia semua, nadu, panggil semua. Kami katakan pada semua manusia, kepada pensyirik ni, yang buat syirik ni, nadu syuraka'i alladzina za'antum, panggil sekutu-sekutu aku yang mereka kata Nabi Tuhan dia ambil dia sebagai sekutu, kosi. Dalam seru pada Nabi itu, panggil seru pada Nabi, seru pada wali, seru pada malaikat, panggil mari sekutu-sekutu aku tu.
alladzina za'antum, yang kamu sangka-sangka tu, kamu buat sangkaan tu, sangkaan yang kamu sangka mereka sekutu Allah. Mereka sekutu Allah. Fada'ahum, mereka mula panggil, maka lalu mereka memanggil sekutu-sekutu tadi. Sekutu tadi kalau dulu dia panggil Nabi, dia panggil Nabi. Kalau dulu dia panggil Syekh Abdul Qadir, panggil Syekh Abdul Qadir. Kalau Syiah dia panggil Sayyidina Ali ke, Sayyidina Hussein ke, dia panggil belakang. Dia panggil itu belakang tu. Fada'ahum, maka mereka pun memanggil mereka. Falam yastajibu lahum, dan tidaklah mereka menerima sahutan. Taklah disahut, tidaklah disahut panggilan mereka itu. Wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka itu maubiqam, yaitu tempat pembinasaan. Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, yaitu sini neraka. Wara'al mujrimu nanna, dan tatkala orang-orang berdosa itu tengok api neraka, fazannu, maka yakinlah, maka mereka yakin annahum waqi'uha, mereka pasti akan masuk ke dalamnya. Pasti akan jatuh dalamnya, masuk jatuh. Walam yajidu anha masrifa, maka tidaklah mungkin mereka dapati untuk mereka daripada neraka itu masrifa, satu tempat berpaling, satu tempat selamat. Jadi nak cari tempat selamat daripada kena api ni, tak ada tempat. Tak ada. Semua sekali api belaka. Walaqad sarrafna, kami telah memperjelaskan. Kami telah memperjelaskan fi hadzal Quran, dalam ini Quran, linnas, untuk manusia semua, min kulli mathalin, bagi setiap contoh bandingan. Wa kana al-insan, akan tetapi kebanyakan adalah manusia itu aktsara syai'in jadala, terhadap segala sesuatu, kebanyakannya terhadap segala sesuatu yang Tuhan beritahu ni, kebanyakannya memang paling banyak jadala, membantah. Wa ma mana'an nas, dan tidak berguna bagi manusia ayyuminu, untuk dia beriman. Tidak menahan. Wa ma mana'a, tidak ada siapa yang menghalang manusia, dan tidak ada yang menghalang manusia ayyuminu, untuk dia beriman. Irja'ahumul huda, apabila datang kepada mereka petunjuk. Wa yastaghfiru rabbahum, dan meminta ampun dengan Tuhan mereka. Illa, melainkan an ya'tiyahum sunnatul awwalin, melainkan datang kepada mereka keputusan seperti orang-orang dulu, sunnah orang-orang dulu. Sunnah sini ialah adat pesen orang dulu, adat sunnah, adat
Ada kufur orang-orang dulu. Atau ya'tiyahumul azab, atau datang pada mereka azab qubula, berdepan. Bila mari azab hadapan dia, berhadapan. Masa kena, misalnya kena sakit yang menyebabkan dia akan mati, sakit, dia tahu, doktor kata awak ada seminggu lagi, awak ada sebulan lagi, sudah tak. Masa mari azab mari di depan tu, barulah nak percaya. Wa ma nursilul mursalin, tidaklah kami utuskan para rasul illa mubasyirina, melainkan membawa berita gembira, wa munzirina, dan membawa ancaman, wa yujadilul ladzina kafaru, dan membantah orang-orang yang ingkar itu bil batil, dengan cara batil, iaitu cara yang bukan sunnah, iaitu guna akalnya, apanya macam-macam, dengan cara batil. Liyudhidu bil haqq, supaya boleh mereka melenyapkan dengan hujah batil itu al haqq, kebenaran. Kebenaran apa sini? Allah sahaja yang layak disembah. Tu nak pujuk, nak halang tu. Kita nak buat ni perantaraan, nak halangnya supaya perantaraan tu boleh buat juga. Tu. Wattakhadhu, dan mereka mengambil ayat-ayatku, wa ma unziru, dan apa yang diancamkan, apa saja yang diancam tu huzwa, sebagai senda gurau. Ancaman apa saja yang diancam tu dia buat sebagai senda gurau. Oleh sebab itu, ni dia ayat ni untuk kita. Wa man azlamu, siapakah lebih zalim, mimman dzukkira bi ayati rabbih, daripada lebih zalim, lebih daripada yang diberi peringatan dengan Tuhannya. Fa'arada anha, maka dia berpaling daripadanya. Telah diberi peringatan, mana telah belajar dari dia. Dia belajar dah. Ayat Quran sudah dibaca dah pada dia. Dia dengar, dia belajar dah. Fa'arada anha, kemudian dia berpaling. Pandai dulu. Kita berhenti dah ni. Okey dah ni. Mayang pun tak tinggal dah ni. Wa nasyama qaddamat aydihim, dia lupa apa yang dibuat oleh tangannya, iaitu dosa dia buat. Dosa dia lupa. Bukan dia lupa-lupa ni. Dia buat dak. Inna ja'alna ala qulubihim, sesungguhnya kami jadikan ke atas hati-hati mereka akinnatan, tutupan, an yafqahuhu, untuk dia faham itu Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan pada telinga mereka itu sumbatan rohani sini. Wa in tad'uhum, dan jika kamu ajak mereka ilal huda, kepada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, maka tidaklah dia terpimpin jika dia demikian itu selama-lamanya. Jika dia demikian, falan yahtadu idzan abada, jika dia sedemikian, maka tidak mungkin lagi dia terpimpin buat selama-lamanya. Wa rabbukal ghafurur dzur rahmah, sedangkan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dzur rahmah, mempunyai rahmat, mempunyai kesiap belas ya, banyak pada manusia. Lau yu'akhidhuhum, dan tidak datang
ayat ke berapa tadi? Ha? 57. Ha? 56 ke 57? 56. 57. Wa in tad'uhum ila al-huda, dan apabila kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, falan yahtadu, maka mereka tidak akan dapat petunjuk itu selama-lamanya. Wa rabbukal ghafurur rahmah, dan Tuhan kamu itu yang Maha Pengampun, memiliki kasih sayang kepada hamba-Nya. Lau yu'akhidhum, jika dia hendak mengazabkan mereka, mengambil mereka untuk buat azab, bima kasabu, dengan apa yang mereka telah buat, dosa syirik lah dan sebagainya, la'ajjala lahumul azab, tentu dia akan segerakan bagi mereka tu azab. Tapi Allah Ta'ala ni dia kita eka tu dia tangguh. Pasal kita dia sudah janji kamu ni hidup 10 tahun lagi, okeylah, tak apalah. Masa tempoh tu buatlah, kau nak buat macam mana pun. Nak kata udah pada Allah, beres. Sampai tempoh tu tak boleh. Apa? Lau yu'akhidhuhum, kalau dia ingin nak mengazabkan, mereka, azabkan mereka bima kasabu, daripada dosa syirik bid'ah yang mereka buat, la'ajjala lahum, tentu Allah Ta'ala segerakan. Azab tu, bal, bahkan sebenar, lahum, bagi mereka, mau'idun, satu perjanjian, satu tempoh tertentu, satu perjanjian tempoh tertentu. Allah Ta'ala tentu dah, orang ni 20 tahun lagi, orang ni 10 tahun lagi, orang ni setahun lagi, orang ni sebulan lagi. Tempoh yang ditentukan, mau'idun. Maka bila tempoh tu datang, lan yajidu min dunihi, kamu tidak dapati lagi selain pada dia tu mau'ilah, tempat berlindung. Ada dah ni dah? Tak ada dah. Kalau tempoh tu buatlah macam mana. Ballahum mau'idun, bagi mereka ada tempoh yang ditetapkan. Engkar juga sini. Kalau engkar juga, lan yajidu min dunihi mau'ila, kamu tak dapat lagi selain daripada Allah Ta'ala sendiri mau'ila, tempat berlindung. Maknanya kita ni apa-apa hal dalam agama ni kena berlindung dengan Allah sendiri. Watilkal qura, itulah dia penduduk-penduduk kurun-kurun dahulu, ahlaknahum, yang kami telah binasakan mereka, lamma zalamu, tatkala mereka menzalimi dengan buat syirik pada Allah. Wa ja'alna limahlikihim, dan kami jadikan limahkihim, kebinasaan mereka, mau'idah, waktu yang ditentukan. Habis kita tutup ya. Betul. Baik, ini ialah cerita
Ini adalah kita Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS, ayat ke-60 surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa bersama dengan Nabi Musa pembantunya, nama dia Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, N-U-N. Yusha bin Nun ni akhirnya adalah diangkat jadi Nabi, dan dialah yang mengeluarkan orang Yahudi daripada sesat di padang pasir Sinai. Nabi Musa pada waktu itu sudah meninggal. Nama dia masa tu dia, kalau kita anak murid lah ni. Wa idh qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya Yusha bin Nun, la abruhu hatta, aku tidak akan berhenti, aku akan senantiasa berjalan. Aku tidak akan berhenti, tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha, sehingga aku bertemu majma'al bahraini, pertemuan dua lautan. Au amdiyahu quba, atau akan aku terus berjelus atau terus menerus berjalan. Uqba bertahun-tahun lamanya. Ya gini. Tak ada jalan dari mana Ustaz? Jalan daripada Baitul Maqdis ni. Baitul Maqdis di Syarqiyah, daripada Syarqiyah je lah, daripada Baitul Maqdis. Dia begini ceritanya. Nabi Musa AS bertanya dia, ya Rasulullah Musa, ya Nabi Musa lah kalau kita tak, ya Nabi Musa, ada tak orang yang lebih alim daripada Nabi? Siapa yang tanya? Orang tanya, ada satu riwayat kata dia. Lalu dia pun jawab, dan dia Rasul kan, Nabi lagi Rasul kan. Lalu dia kata, tak ada lagi. Tak ada, dia lah Rasul lagi Nabi, dia. Tapi tak serta dengan insya-Allah itu. Ataupun dia kata wallahu'alam, tak apa. Dia kembali pada Tuhan, tak kata tu. Tak kata tu. Aku kata ada. Wahyu pada dia, ada seorang lagi. Hamba aku yang aku beri pada dia ilmu lebih pada kamu. Nabi Musa bila dengar, boleh saya belajar dengan dia? Tuhan. Tuhan kata boleh. Jadi nak jumpa dia kat mana ni? Dia ni. Kamu berjalan sehingga bertemu dua lautan. Kamu bawa ikan kering. Kamu bawa ikan kering, beli pasar ikan kering. Kalau berhenti satu tempat, ikan kering itu bertukar jadi ikan hidup dan berjalan dengan cara pelik masuk dalam laut. Maka situ tempatnya kamu jumpa dia. Di mana situ tu pertemuan dua laut, Kuala lah kalau kita ni. Kuala. Pertemuan dua laut. Ataupun dua lautan tu apa? Wallahu a'lam yang mana satu maksud sebenar Tuhan. Lalu Nabi, seorang Nabi lagi Rasul, bila dengar kata ada orang pandai pada dia tu, dia nak belajar. Yang kita marilah, tak mari nak belajar.
Allahu Akbar. Ada saja excuse. Berasa saja, lemah sikit ni letih hari ni. Kita ustaz ni tak sedap badan lah ni. Ada orang tu lah. Baliklah. Rasa lemah saja letih. Tak boleh. Ni kan kalau pergi kan demam kan. Batuk kering. Batuk kering lah, apa benda lah, macam-macam alasan. Lagu tu Nabi lagi Rasul bila dengar saja ada, dia akan berjalan sampai dia kata abdi huqbah, aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya, namun berhenti daripada cari Tok Guru ni tak sekali-kali. Dan itu Guru mari duduk depan dah ni. Dan cuti lagi. Tak apalah tu Guru tak cuti, tak apa kita nak cuti. Gitu ni. Yang mana tak tahu lah, kena bijak dengan stay berdua ke apa, tak tahu. Baik, sambung. Jadi kes tu dia berjalan dia berjalan tu sebab tu. Sebab nak cari Tok Guru yang akan mengajar pada dia ilmu yang pelik. Ilmu macam mana tak tahu lagi. Falamma balagha, maka tatkala dia sudah sampai kepada majma'a bainihima, pertemuan di antara dua lautan itu. Bila dia sampai pertemuan dua lautan, nasiyahutahuma, maka mereka berdua lupa ikan mereka berdua. Sampai situ pasal ikan tu lupa dan jalan letih Jalan tu letih, jauh jalan ke tepi pantai. Mengikut riwayatnya dekat dengan Damsyik. Jalan sampai ke dekat dengan Damsyik, mengikut riwayat lah, wallahu a'lam yang mana yang betul. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan itu telah keluar. Fattakhadha, ikan itu telah mengambil. Mula-mula ikan tu keluar. Ikan tu jadi ikan kering tu jadi ikan tu. Ikan tu jadi ikan tu. Kemudian lompat daripada naga. Kemudian ikan tu mengambil satu jalan. Dia tu lompat tu, dia bergerak sampai ke gigi air tu, sampai ke ombak tu. Dia pun ambil satu jalan yang saraba, satu jalan, satu lorong. Dia mengambil jalannya ke laut tu dengan cara melompat ke dalam laut tu. Tapi dia dengan cara pergi ke laut tu dengan cara saraba, dengan cara yang pelik. Sini dia tulis itu buat melompat, tapi dia buat tu dia tidak lompat ni. Dia lompat mula-mula dia lompat daripada raga tu. Kemudian dia gerak sampai ke gigi laut tu. Laut tu jadi beku. Laut tu jadi beku. Dan dia masuk ke dalam, ada jadi terowong. Laut yang ada tu jadi terowong. Ada amat ada tepi ni pula, selap pula ni pendengar ni. Dan terowong Ustaz ada punya. Dia masuk dalam terowong tu, habis kita sekat tu.
Habis cerita sekat tu dulu. Falamma jawara falamma jawaza, maka tatkala mereka tu melewati tempat itu, maka tatkala mereka melebihi, bahasa kita melebihi tempat itu, tempat pertemuan dua laut tu, qala li fatahu atina wada'ana. Nabi Musa kata kepada pembantu dia, li fatahu, kepada pembantu dia Yusha ni, atina, bawa mari sini kepada kami, ghada'ana, makanan kami, laqad laqina min safarina, laqad laqina, sesungguhnya kami dapati, kami rasai pada perjalanan ini nasaba, satu perjalanan yang meletihkan. Jalan lepas pada tu jadi mujizat Nabi Musa lah ni. Jalan lepas pada tu dia jadi letih. Jalan lagi makin letih. Makin jauh daripada tempat tu jadi makin letih. Dia gitu. Makin jalan makin letih. Makin jalan lagi makin letih lagi. Lalu dia kata, bawa mari ikan kita ni nak makan ni. Letih ni. Nak makan ikan ni. Qala Yusha. Yusha kata, ara'aita, tidakkah kamu tahu? Iz awaina, ketika kamu tidur, ila sahrati, ila sahrati, atas batu itu. Ya, tengah tu, tempat tu dia ada batu. Jadi Nabi Musa tidur atas batu tu. Di tepi laut kan. Kalau tidur di bawah nanti kena ombak. Jadi tidur atas batu. Jadi Yusha bin Nun ada di situ. Tak tidur dia. Dia tak tidur, dia jaga. Fa inni nasitu, maka sesungguhnya aku telah lupa al-hut, ikan kita. Wama ansanihu, tidaklah melupakan aku tentang ikan itu, illa syaitan, mereka syaitanlah, an alqurahu, untuk mengingatinya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dia ikan tu telah mengambil satu jalan ke laut dengan cara yang ajaib. Iaitu dia berhenti situ, ombak tu jadi beku, seolah-olah beku, dan dia jadi terowong. Jadi dia lalu waktu ikan tu satu jalan yang pelik. Qala dzalika ma kunna nabghi, Nabi Musa berkata, itulah tempat yang aku nak pergi tu. Zalika, Nabi Musa kata, itulah tempat yang kita nak cari-cari. Fattadda ala atharihima qasasa, maka mereka telah menjejaki ke atas tapak kaki mereka tu balik semula.
wajada 'abdan, maka dia pun sampai situ tak dicerita dah, cerita Yusha ni tak cerita dah. Pasal tak penting lah. Jadi tu boleh jadi Yusha tak pergi tak tahu. Tapi Nabi Musa bila sampai situ, dia pun masuk dalam terowong. Dalam terowong tu keluar tu ada satu pulau. Di pulau tu tempat duduknya Nabi Khidir. Terowong tu adalah hadis tak? Ha? Terowong tu adalah hadis kan? Ha. Tanya Ustaz Adil lah untuk mengesah lah. Jadi fawajada 'abdan min ibadina, maka mereka dapati berjumpa dengan hamba kami daripada seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan, yang kami telah beri kepada dia satu rahmat, iaitu kenabian. Kalau buka Quran mana-mana, ada ayat mana-mana berkenaan dengan Nabi ni, dia ada tulis beritahu situ rahmatan. Nah, Nabi Yahya begitu dia sebut rahmatan. Min indina, daripada sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajar pada dia min ladunna, daripada kuasa kami, ilma, satu ilmu. Min ladunna, yang ni dia panggil ilmu laduni, ada pokok tu dia panggil laduni ni. Ladun ni dari segi kuasa aku, di sisi kuasa aku, tak betul. Dia pernah kata ladun ka, daripada sisi kuasa kamu tu. Jadi ilmu dia ni, ibu apa dia? Ilmu tahu masa depan, forecasting. Ilmu tahu masa depan. Ilmu laduni yang mereka kata lah, tak dibubuk nama apa ni. Ilmu ni ilmu boleh fokus masa depan. Mana daripada tengok satu benda tu, dia sudah tahu masa depan apa dia. Maknanya macam tahu ilmu gaib lah ni. Dan ilmu ni dia kena beri kepada Nabi. Pasal ilmu ni dia tak boleh masa depan, maknanya ilmu gaib. Maknanya ilmu ni mesti diberi kepada Allah, daripada Allah kepada orang tu. Faham? Pasal kalau orang tu tahu sendiri, masalah. Pasal manusia tak tahu masa depan. Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut kamu, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, bolehkah aku ikut kamu atas dasar kamu ajar pada aku mimma, daripada ilmu, daripada ulimta, daripada ilmu yang diajarkan kepada kamu. Waktu ni Yusha tak ada Ustaz kan? Tak ada cerita Yusha ni, tak penting cerita dia. Rusda, untuk dijadikan jalan, untuk dijadikan petunjuk. Tak kita boleh gini juga ni, rusak ni. Rusak ni mengajar ni, salah beritahu sudah, pesak dia kan. Bolehkah kamu, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut kamu, ala an tu'allimani mimma, di atas syarat untuk kamu ajar pada aku, tu'allimani, untuk kamu ajar pada aku, mimma ulimta, daripada ilmu yang telah diajar kamu oleh Allah, rusda, sebagai satu jalan petunjuk bagi aku. Nabi Khidir pun jawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir pun terus jawab, innaka, sesungguhnya kamu, lan tastati, tak mampu, ma'iya, duduk bersama aku, sabra, untuk sabar, iaitu tak mampu kamu bersabar bila duduk dengan aku. Ni ilmu lalu ni dah.
Ilmu tu dah. Bila Nabi Musa tanya tu dia tahu dah. Dia tahu dah. Tuhan bisik pada dia, tak wahyu pada dia. Tahu dah, kamu tak boleh sabar. Tak boleh sabar. Dia tahu dah. Nabi Musa mari nak belajar, tanya dia. Dia apa jawab? Jawab tu jawab ilmu tu dah. Ilmu tu dah. Kamu tak boleh sabar. Dia tahu dah. Wa kaifa tasbir? Macam mana kamu boleh sabar? Ala ma tuhid bihi khubra, atas satu perkara yang tak sampai kepada kamu sebarang khabar, iaitu ilmu. Satu ilmu kamu tak tahu, macam mana kamu boleh sabar? Tak? Kamu tak boleh sabar pasal benda tu kamu tak tahu. Lepas tu Nabi Musa berjawab. Nabi Musa jawab ni berdasar pada ilmu dia. Nabi Musa jawab berdasar pada ilmu dia. Qala innaka lan tastati'a qala satajiduni. Nabi Musa jawab, kamu akan dapat aku ini insya-Allah. Dia mau jawab molek tu. Insya-Allah, sekiranya Allah Taala tu sabira, sangat sabar. Memang dia orang sabar Nabi Musa. Nah, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan derhaka kepada kamu dalam urusan ngajar ni. Tak akan derhaka. Ada soalan lepas ni? Ada soalan? Tak ada lagi dah? Baik. Nabi kita kata kamu tak sabar. Nabi Musa kata dia memang sabar. Kita pun tahu memang Nabi Musa dia sabar. Nabi Musa dia tak sabar nak tanya. Sebab Nabi Musa ni ingat, Nabi Musa ni satu orang yang pegang syariat. Syariat Nabi Khidir itu, Nabi Khidir pakai, dia kena pakai syariat Nabi Musa. Pasal Nabi Musa Rasul, Nabi Khidir Nabi, dia kena ikut syariat Nabi Musa. Pasal dia hidup zaman Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Musa pulanya Nabi Khidir pula, dia tahu ilmu masa depan. Jadi bila dia tahu ilmu masa depan, perkara-perkara tertentu dia tak boleh taat pasal dia tahu dah. Faham tak? Nabi Musa pula, dia ni orang yang bukan syariat. Bukan syariat. Kalau orang berzina, kena rejam. Dia bukan syariat tu. Kalau tak sembahyang, gini. Kalau tak puasa, gini. Pasal dia yang ajar syariat, kan? Okey. Faham kan? Ni pertembungan dua ilmu. Maknanya Nabi Khidir ni bukan rasul lah, dia Nabi. Dia Nabi. Jadi dia tak ada syariat lah. Syariat ni kena pakai syariat Nabi Musa. Jadi soalan mudahnya kalau kita nak tahu pada orang lah, kita tanya dia. Jadi kalau kita sama Nabi Musa, kita belajar dengan Nabi Musa, kita dapat gini. Kita belajar dengan Nabi Khidir dapat gini. Soalan, kalau kita nak belajar dengan Nabi Khidir ni, boleh masuk syurga atau tidak? Kalau kita belajar dengan Nabi Musa, boleh masuk syurga atau tidak? Mana satu? Mana? Ilmu tu kalau kita belajar dengan Nabi kita, boleh masuk syurga lah kita. Kalau belajar ilmu dengan Nabi Musa, boleh masuk syurga tak kita? Musa boleh. Dengan Nabi Musa boleh, dengan Nabi kita tak boleh pasal Bukan syariat. bukan syariat, dia beritahu tu ilmu khas. Kan? Tu. Yang ada pergi cari apa? Lepas tu ilmu ni pula, ilmu ni mesti mari dengan wahyu. Nak tahu masa depan ni mesti mari dengan wahyu. Dia tak boleh mari satu ilmu masa depan ni tanpa wahyu, tak boleh. Pasal kalau tanpa wahyu, dia bagi syirik pada Allah. Pasal tahu masa depan. Bukan? Maknanya siapa boleh dapat ilmu ni? Tak mungkin siapa-siapa dapat ilmu ni sekarang. Tak mungkin. Pasal dia kena jadi Nabi baru boleh. Dia tu macam mukjizat dia tak? Bukan Khidir tu. Dia ilmu khas lah.
Okey dah, faham dah cerita? Ya. Ni cerita dia. Kalau tak beritahu awak tu, awak akan jadi lain. Ada orang suka cerita di belakang, saya suka cerita di depan lagi lah. Qala fa'in tabak tani, maka jika sekiranya kamu nak ikut juga aku, kata Nabi Khidir, ikut juga aku. Fala tas'alni, syaratnya satu je, kamu jangan tanya aku. Syai'in, apa saja kamu jangan tanya aku. Syarat tu saja. Nak belajar boleh, syaratnya ada, mesti ada syarat. Awak mari belajar dengan saya, syarat dia aja. Mana syaratnya? Where is it? Batuk. Right already. Bawa pula. Right already. No. Tidur je. Oh, batuk. Kejut lah. Kejut lah aku biar. Sudah tu. Terkejut, kalau terkejut ya. Kejut selap masuk. Berat. Jadi kau lah setelah ini. Fala tas'alni, jangan kamu tanya aku an syai'in, sikit pun. Syarat tu ya. Syarat tu. Pasal kita, awak pun mari belajar dengan saya, mesti ada syarat. Syarat apa? Kena datang belajar. Jangan ada buat keputusan masing-masing. Betul. Betul. Jangan kamu reka apa-apa. Ikut saja apa yang saya beritahu. Apa saja dia mari belajar dengan saya tu, ikut je lah. Lepas tu jangan duduk buat tu, buat ni, jangan. Gitu ya. Memang semua tempat bila kita masuk belajar mesti ada syarat lah. Orang masuk mesti pada syarat. Jadi syarat belajar dengan saya nya ialah dah free je kan. Syarat je, jangan kacau saya sudah. Syarat free dah. Fala tas'alini an syai'in, sedikit pun, apa-apa tak kira, hatta uhditha, melainkan aku ceritakan laka kepada kamu minhu, terhadap perkara tadi, zikra, penerangan yang jelasnya ada, penerangan. Melainkan aku cerita, aku cakap pada kamu. Syarat tu ya, mari belajar boleh, jangan tanya. Boleh? Beres? Kena buat tu lagi belakang ni. Fantalaqa, maka mereka berjalanlah hatta idza raqiba, sehinggalah mereka naiki kapal. Sehingga mereka tu naiki atas satu kapal. Kapal ni kapal pesisir pantai ni, berjalan bawa angkut barang gitu kan. Sisi pantai antara pelabuhan, masa tu pelabuhan tepi pantai ya. Dia tidak ada laut, dia tidak ada di laut Mediterranean ni. Di sebelah Palestin ni, satu pelabuhan yang dia tak ada sungai besar. Maka bila tidak ada sungai besar, maka pelabuhan dia tu kawasan-kawasan dalam ajalah. Laut-laut yang ada kawasan dalam saja. Jadi perjalanannya ialah sama ada dengan kuda, unta, dengan keldai. Maka satu lagi tu alatnya ialah dengan kapal pesisir pantai. Berjalan pesisir pantai, pergi ke pelabuhan. Safinati kharaqaha, naik saja atas kapal tu, dia pun tabuk kapal. Pecah satu lubang ke satu papan ke. Nabi Musa ni dia bukan syariat. Syariatnya apa dia? Tak boleh khianat barang orang. Bukan begitu. Tidak syariat begitu. Ya. Siapa dia mengajar ni? Nabi Musa lah mengajarnya. Jangan kamu
khianat barang orang. Kalau tidak kena azab tak. Jadi betul lah tak boleh tanya, tapi dia tak boleh tengok ni benda ni. Nabi mana boleh tengok benda muka? Tak boleh tengok. Nah. Lalu dia kata, terus dia kata, qala akharaqtaha, kenapakah patutkah kamu pecahkan kapal? Patutkah kamu pecahkan kapal? Buat pecah lubang lah ni dah. Litu riqa ahlaha, yang akan menenggelamkan, yang akan tenggelamkan apa penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu sudah buat sesuatu yang besar, sesuatu kesalahan besar. Akhlakan penumpang tak? Akhlakan. Ahlaha tu penumpang kapal. Bukan dia dua orang tu je penumpang kapalnya, orang lain pun ada lagi. Kesalahan besar. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu sudah datangkan satu perkara yang besar, satu dosa yang besar. Nabi kita terus kata, qala alam aqul laka in tastati'a ma'iya sabra, aku kata dah kan kamu tak mampu nak bersabar bersama aku. Aku kata dah kamu tak boleh sabar. Kata dah tak dengar. Lalu Nabi Musa pun terus qala Nabi Musa, la tu'akhidni, janganlah kamu ambil pada aku ni, bima nasitu, terhadap apa yang aku lupa. Tak teringat apa yang aku lupa, tak ingat ya. Pasal dah biasa dengan syariat ni, bila mari benda pelik ni dia terlupa dia. Wala turhikni, janganlah kamu membebani aku, jangan bebani. Jangan membebaniku min amri, atau usaha aku belajar ni usra, satu kepayahan, satu kesulitan. Saya nak mari belajar kan ni, janganlah uji berat-berat. Nah, fantalaqa, maka terus dia berjalan. Kata Nabi Siddiq, okey beres, yang kali jaga. Fantalaqa, maka terus dia berjalan, hatta idza laqiya ulama, sehinggalah dia jumpa satu orang budak di Antakya, Tamsyik. Faqatalahu, terus dia patah tekak budak tu, mati, bunuh. Nabi kata terus bunuh budak tu. Qala qatalta nafsan, Nabi lagi rasul, bunuh orang tak tanya lah. Qala qatalta nafsan, patutkah kamu bunuh satu jiwa, zakiyatan, dia suci bersih, bi ghairi nafsin, tanpa dia bunuh orang lain. Laqad ji'ti syai'an nukra, kamu sudah bawa datang satu perkara yang sangat mungkar. Marah Nabi kita marah, Nabi Musa marah pasal ni syariat sangat mungkar bunuh orang ni. Nabi kita berjawab, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kan aku dah kata kan kamu tak mampu duduk bersama aku ni, sabar ni, tak boleh sabar kamu dengan aku. Aku kata dah, tak dengar. Nabi Musa menjawab, qala in sa'altuka, sekiranya aku tanya kamu an syai'in, sikit apa
sikit perkara ba'daha, selepas pada peristiwa ni, fala tusahibni jangan kamu perbolehkan aku ikut kamu. Oh, tu dia. Jangan kamu perbolehkan aku ikut kamu. Qad balagta min ladunni udhra, sesungguhnya sudah cukup bagiku udhra, menerima alasan, sudah cukup untuk aku uzur ni kepayahan. Payah begini nak belajar sampai bunuh-bunuh orang nak test ni. Geria ni padahlah jadi uji ni dengan bunuh-bunuh orang pula tak payahlah mati orang ni, pergi lagi bunuh orang lain pula ni. Tak ada sekarang ni lah kita dua. Katanya Nabi Musa, sudah cukup lah. Jadi kalau aku tanya lepas pada ni satu soalan, kamu jangan benarkan aku ikut kamu. Kamu sudah banyak menyusahkan aku ni. Fantalaqa, Nabi kita kata okey, beres. Jangan tanya, ingat. Fantalaqa, maka terus dia berjalan. Hatta idza, sehinggalah mereka tu apabila mereka tu ataya ahla qaryah, sehinggalah mereka sampai ke tembok sampai ke penduduk, sehinggalah mereka sampai ke penduduk. Qaryah sini Antakya. Istat'ama ahlaha, mereka minta makan. Minta jadi tetamu. Minta makan pada penduduknya. Fa'abau, mereka tak enggan diberi. Antudayyifuhuma untuk jadi tetamu, untuk menjadi tetamu mereka. Dulu tidak ada ni hotel ke apa ke restoran ke. Jadi nak makan ni kena jadi tetamu orang baru boleh. Untuk jadi tetamu bagi mereka berdua. Fawajada fiha, walau macam mana pun mereka mendapati dalam bandar itu jidara, satu tembok. Satu tembok ataupun dinding. Satu dinding kawasan rumah orang lah. Okey. Batu-batu dah kena balik dah tu. Teringat dah tu. Ingat dah. Mimpi kan. Alah. Seminggu baru jadi hari support ni. Batuk-batuk, demam-demam dah. Tak apalah, balik dah ni. Tak
Alhamdulillah. Yang qabdu, yang hampir-hampir nak runtuh. Fa'aqamahu, maka Nabi Musa tegakkan balik. Nabi Khidir, Musa pula, Nabi Khidir tegakkan balik. Nabi Musa berkata, qala law syi'ta, kalaulah kamu kendaki, lattakhadh alaihi ajra, kalau kamu nak, bolehlah kamu buat kerja dalam kap tempat ni untuk dapat upah. Apa payah kerja free-free ni. Mereka ni, kita nak minta makan pun dia tak bagi. Ya, kamu ni buat kerja free-free ni apa pasal? Kalau kamu nak, bolehlah lepas pada ni kita buat kerja buruh kasar mana, boleh dapat upah untuk kita makan, kata Nabi Musa. Nabi Musa kata, pasal dia pergi betulkan tembok yang nak utuh. Tembok pula, tembok buruk pula. Kalau kamu kendaki, qala, Nabi Musa kata, lau syi'ta, kalau kamu nak, lattakhadta alaihi ajra, kamu boleh ambil atas mendirikan tembok itu suatu upah, ataupun kita pergi minta kerja mana-mana, bila dapat upah, dapat makan. Nabi kita pun jawab, qala hadza firaqu baini wa baini, ni perpisahan di antara aku dengan kamu ni. Tak boleh pergi dah ni, dua-dua ni tak boleh pergi dah ni. Perpisahan antara kita berdua. Sa'unabbi'uka, aku akan ceritakan kepada kamu, bitakwil, dengan maksudnya, ma lam yastati' alaihi sabra, ma lam yastati' alaihi sabra, apa yang kamu tak mampu ke atasnya bersabar. Nak tanya, amma safinah, adapun kapal tu, bakana limisakin, adalah milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, yang buat kerja di laut, ya, katanya 10 orang fakir miskin mewarisi kapal tu daripada ayah dia. 10 orang ni ada keluarga pula ni. Jadi kalau seorang memiliki kapal tu kaya, tapi kalau 10 orang bagi 10 pula. 10 pula ada anak masing-masing miskin kan? Ayu tak faham. Okey. Dia sebuah kapal, ayah dia punya, mempersoalkan kapal tu. Bila ayah dia mati, maka anak dia lah 10 orang tu mempersoalkan, yang masing-masing ni ada keluarga. Jadi pendapatan daripada kapal tu untuk semua orang tu, jadi semua miskin belaka, tak cukup. Pasal ni bukan kapal besar ni, kapal pengangkut orang ke apa, ambil tambang ke apa gitu je ni. Safinah la masakin ya'maluna fil bahr, yang buat kerja atas di lautan. Fa'aradtu, maka aku ingin an-a'ibaha, aku ingin untuk cacatkan kapal tu sikit. Aku ingin nak cacatkan kapal tu sikit. Sebabnya wa kana wara'ahu, di hadapan mereka itu
Mulkun amal di hadapan mereka malikun, suatu raja zalim. Ya'khudha yang akan mengambil, merampas kulla safinatin ghasba, mana-mana kapal yang baik. Dia akan rampas setiap kapal yang baik. Jadi daripada kena rampas ke raja zalim ni, bila rampas, mana habis lah. Kalau kena rampas, habis loh. Jadi lebih baik aku cacatkan dia tenggelam di laut sikit, boleh ambil balik, boleh tampung tak? Dan boleh buat kerja semula. Sebab raja ni nak pergi serang satu tempat air, jadi dia guna kapal-kapal ni, dia rampas mana-mana kapal yang jumpa. Wa ammal ghulamu, adapun budak itu, fakana abawahu, maka adalah ibu bapa mereka tu mukminah ini dua orang beriman. Fa khashina, dan aku bimbang, an yurhiqahuma tughyana, bahawasanya dia akan menyesatkan mereka berdua apa dia, anak-anak. Tughyana, memaksa, bila dia besar sikit akan paksa. Tughyana, kesesatan dan kekufuran, dan mereka pun akan jadi kufur. Paksa kedua-dua tu jadi sesat, maka mereka kufur. Fa'aradna, aku sangatlah ingin, an yubdilana, untuk tukar bagi mereka berdua ni, sangat ingin, an yubdilahuma rabbuhuma, Tuhan kamu sangat ingin, maka Tuhan kamu sangat ingin, Tuhan mereka berdua tu sangat ingin untuk tukar anak tu dengan khairah, dengan satu anak lain minhu, zakatan yang bersih, wa aqraba rahmah, dan amat menyayangi kedua ibu bapa. Ustaz, Faroshina tu maksud Ustaz? Faroshina. Aku bimbang. Kenapa dia kena perkataan bimbang Ustaz? Nabi tu bimbang. Nabi kita tu, Nabi khawatir, bimbang. Bimbang ni perkataan, kata berlapik. Dari segi ilmunya tahu dah. Pasal Tuhan wahyu ke dia kan? Tuhan wahyu ke dia tahu dah. Tapi perkataannya bimbang. Pasal masa depan tu tak boleh nak kata kau tetap juga. Bimbang. Tapi bimbang tak bimbang pun, dia yakin sangat tu, dia patah tekok budak tu mati. Budak tu pula umur 11, 10 tahun gitu ya. Katanya budak tu comel lagi, apa lagi, cerdik lagi. Dia jumpa saja, dia patah tekok budak, mati. Tak ada dah buat kira apa, tak ada. Tengok pegang, patah tekok, habis. Nak pujuk-pujuk tak boleh, patah tekok dah, mati dah. Tak ada. Nabi kita ya. Jadi tak ada nak kira apa, patah tekok dah, mati dah. Jadi mengikut riwayatnya, mak dia, ibu bapa dia mengandung, dapat anak perempuan. Anak perempuan ni kahwin dengan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun masa tu jadi Nabi. Anak dia tu Nabi pula. Tu dia. Ikut riwayat lah.
Wa ammal jidaru, adapun tembok tu, tembok ni tembok nak butuh gitulah, nak patah gitu, nak balik gitu tu, dia tolak ding gitu, tegak. Fakana li gulamaini, maka adalah menjadi milik dua orang budak. Yatimaini, dua orang budak yang yatim piatu. Fil Madinah pada bandar. Dalam bandar tu. Wakana tahtahu kanzun. Adapun di bawah daripada tembok tu ada kanzun, ada harta karun. Lahuma untuk mereka berdua. Untuk dua orang anak yatim sana. Wakana abuhuma, dan adalah kedua ibu bapa mereka tu solehah, orang soleh. Fa'arada rabbuka, maka Tuhan kamu ingin ayablugha, untuk agar keduanya sampai asyuddahuma, kedewasaan. Untuk Allah Ta'ala, Tuhan kita ingin supaya dia tu sampai kepada dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, supaya dia boleh mengambil, supaya dia boleh mengeluarkan khazanah mereka berdua. Sebagai suatu rahmat daripada Tuhan kamu. Wama fa'altuhu an amri, dan tidak aku lakukan ini atas kehendakku lah. Dia buat atau bukan atas kehendak dia. Dia cakap zalika ta'wil, yang demikian itulah huraian, pentafsiran. Malam tastati' alaihi sabra, apa yang kamu tak mampu padanya bersabar. Okey, sudah mengantuk dah. Okey, kita sambung. Jalan kita sambung ke tidak sekejap. Minum air dulu. Berhenti dulu. Minum air dulu. Sudah lebah dah, jatuh kepala atas meja. Waktu jatuh di dinding ya tu. Oh, jatuh di dinding. Waktu patah tekak bakar. Nak lagi, sampai lebah-lebah. Ni waktu pula sampai demen-demen.